Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 163. Yang mana untuk dalam chapter kali ini memang totally fokus pertarungan yang cukup sengit di antara Saitama menentang Awaken Garou. Malah disebabkan tekad Absolute Evil Garou dah semakin tinggi, kita dapat tengok juga kekuatan Awaken Garou sekarang ni dah semakin meningkat dan telah berevolusi menjadi monster yang lebih kuat dari sebelum ni. Tapi malangnya walaupun kekuatan Garou dah meningkat sekalipun, dia tetap kena bantai juga dengan Saitama. Dia tetap tak mampu untuk menandingi kekuatan Saitama. Sampaikan dalam chapter yang lepas, dia kena mental dengan Saitama tau. Dia memang koyak teruk man. Selepas Saitama panggil Awaken Garou sebagai seorang pengecut. Memang koyak lah member lepas kena panggil pengecut kan. Member pun tak cakap banyak, dia memang bantai kau-kau lah si Saitama tu. Tapi malangnya semua serangan yang telah dilakukan oleh Garou tak ada efek langsung pun dekat Saitama. Jadi untuk dalam chapter 163, Garou telah pun berevolusi lagi ke satu tahap yang lebih tinggi dan kekuatan dia dah semakin meningkat. Jadi adakah dengan tekad Absolute Evil Garou dah semakin memuncak, adakah dia mampu untuk bagi saingan terhadap Saitama ataupun tak? So aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 163 yang bertajuk Tougher Than a Mountain. Dan dekat dalam cover page chapter kali ini ada gambar Garou yang seakan sedang memeluk tubuh beliau. Dia seakan tengah depressed dan ada ayat, "Is that a person, a devil or a god?" Chapter ni bermula dengan sambungan pertarungan di antara Saitama menentang Garou. Selepas Saitama telah menampak Garou sehingga kan Garou tercampak jauh dari sana. Lalu Garou pun cakap lah, "Tak guna, sedangkan kekuatan aku sekarang ni dah semakin meningkat dan aku tahu sekarang ni aku dah semakin kuat. Tapi kenapa aku tetap tak mampu untuk bersaing dengan dia?" Jadi bila Saitama dah sampai dekat sana, Saitama pun tanyalah dekat Garou, "Apa sebenarnya yang kau cuba buktikan?" Sejak Garou dah memburu hero, jadi Saitama menganggap mungkinlah Garou ada dendam dengan hero ke apa kan. Tapi dalam masa yang sama, Garou bekerjasama dengan hero untuk menewaskan Centipede dan menolong orang. Jadi kalau Garou nak buat macam tu, Garou boleh je terus menjadi seorang hero. Tak perlu pun Garou nak berlakon jadi seorang monster ke apa. Dan Garou pun balas lah, "Bila masa pula aku tolong hero?" Malah apa yang paling kelakarnya dekat sini, Garou panggil Metal Bite bukannya Metal Bite tau, tapi dia panggil Metal Bite sebagai Meathead Bite. Dia hanya gunakan Metal Bite je sebab kebetulan Metal Bite pun ada dekat sana juga. Dan kalau Garou tak fokus betul-betul untuk dia buat semuanya bersendirian, dia pasti tak akan berjaya untuk mencapai matlamat sebenar beliau. Lalu Saitama pun cakap lah, "Matlamat? Oh, Absolute Evil yang kau cakapkan tu, dan juga dunia aman kan?" Jadi bila Garou dengar apa yang Saitama cakapkan tu, dia pun balas lah, "Bila masa pula aku pernah cakap yang aku nakkan dunia ni aman ke apa?" Dan Saitama sambung cakap lagi, "Kau ni jenis orang yang dengar cakap budak-budak je. Kau ni kena jaga perasaan dia juga." Dan tak lama lepas tu, Garou pun tak tunggu apalah. Dia terus je suruh Saitama untuk diam dan dia terus je menuju ke arah Saitama untuk melakukan serangan. Yang mana Garou telah berjaya untuk bertindak lebih pantas berbanding Saitama. Dengan Garou terus je chop kepala Saitama dan Garou terus je menumbuk dan menyiku badan Saitama. Tapi sewaktu Garou menyiku badan Saitama telah pun memegang tangan Garou. Cumanya Garou terus je memasukkan tangan dia di antara kedua-dua tangan Saitama. Lalu Garou pun telah berjaya untuk menjatuhkan Saitama. Dan dia pun tak tunggu apalah, Garou terus je mengambil kesempatan untuk menyerang Saitama bertubi-tubi menggunakan serangan God Slayer Instant Attack. Tapi rupanya sewaktu Garou tengah gigih serang Saitama tu, dia tengah tumbuk lah, hentak kepala Saitama dekat tanah semua tu, rupanya Saitama telah berjaya melarikan diri melalui bawah tanah. Dia berjaya melepaskan diri dari Garou. Dan Saitama pun cakap lah, "Pelik, kau berjaya mengelak dari tumbukan aku. Kau ni mesti gunakan teknik martial art." Sambil tu Saitama telah mencapakkan batu ke arah Garou. Tapi Garou tak ada masalah pun untuk menghancurkan batu yang telah dicampak oleh Saitama. Dan Garou pun sambung lagi menyerang Saitama tanpa henti. Dia pun serang lah, tumbuk, tendang, siku semua tu. Tapi hakikatnya Saitama tak ada masalah pun untuk mengelak dari semua serangan yang telah dilakukan oleh Garou. Dan dalam masa yang sama, Garou cakap dalam hati dia, "Budak ni berjaya untuk mengelak dari semua serangan yang telah dilakukan oleh aku. Tapi gaya pertarungan dia memang cukup amatur. Terlalu banyak ruang yang terbuka untuk aku membuat serangan. Aku akan bagi tahu sebab kenapa kau akan tewas di tangan aku. Sebab kenapa kau akan tewas di tangan aku disebabkan kau tak ada teknik pun untuk bertarung.
bertarung. Kau tak ada gaya ke, tak ada skill ke apa semua tu. Kesemua pergerakan yang telah dilakukan oleh Saitama dengan mudah je dapat dibaca oleh Garou. So dekat sini dah memang confirm kita dapat tengok dari segi kekuatan memang 100% lah Saitama lebih kuat nak berbanding Garou. Tapi percaya ataupun tak, dari segi pertarungan Garou jauh lebih hebat nak berbanding Saitama disebabkan Garou ada teknik untuk bertarung. Lalu Garou pun telah berjaya untuk menyerang tepat dekat Saitama menggunakan serangan God Slayer Ascending Attack sampaikan Saitama tercampak jauh dari sana. Malah disebabkan impak serangan yang telah dibuat oleh Garou menyebabkan telah menghancurkan 3 biji bangunan selepas Saitama tercampak dekat sana. Dan Garou tak berhenti macam tu je tau. Garou terus melakukan serangan lagi iaitu Great Power Attack. Jadi serangan yang telah dilakukan oleh Garou ni memang cukup luar biasa. Dan pada awalnya Garou memang yakin sangat serangan yang dia dah buat tadi tu telah berjaya untuk bagi impak terhadap Saitama. Tapi rupanya yang sebaliknya. Serangan yang telah dilakukan oleh Garou tu tak ada efek langsung pun dekat Saitama. Sampaikan Garou sendiri terkejut melihat Saitama okey je selepas terkena serangan tersebut. Apa yang lagi mengejutkan, tak lama lepas 3 bangunan tadi tu telah dihancurkan oleh Garou, secara tiba-tiba telah munculnya beberapa orang dari bawah tanah. Dan rupanya 5 orang yang telah muncul tu dah terperangkap lama dah dekat bawah tanah. Tapi nasib baiklah disebabkan impak serangan yang telah dilakukan oleh Garou telah menyelamatkan diorang berlima. Dan pada awalnya diorang ingat Saitama lah yang telah menyelamatkan diorang kan, sebab Saitama kan hero. Tapi Saitama terus dia cakap dekat diorang, korang jangan berterima kasih dekat aku, bukan aku yang tolong korang. Sebenarnya orang yang dekat belakang aku ni lah yang telah menyelamatkan korang semua. So bila diorang tengok penampilan Garou yang seakan monster, pada awalnya diorang semua takutlah kan melihat Garou. Tapi last diorang berterima kasih juga dekat Garou. Sampaikan blushing si Garou tu, yelah orang tiba-tiba dah berterima kasih dekat dia kan, padahal dia tak buat apa pun. Dan diorang pun terus je pergi jauh dari sana. Tapi sebelum diorang berlima dan nak gerak, salah seorang dari diorang berlima menunduk lagi menandakan berterima kasih dekat Garou. Tapi Garou jual maklumat, dia tak pandang langsung pun dekat orang perempuan tu, dia pandang tepi je, muncung mulut kan. Jadi lepas dari itu pun Saitama buat hal lagi tau, dia buat Garou mental lagi. Dengan dia menganjing Garou, dia cakap absolute evil kau ni memang bagus lah untuk selamatkan orang. Lalu lepas dari itu Garou pun terus dia cuba untuk menumbuk Saitama sambil dia cakap, kau cuba untuk mempermainkan aku ke? Jadi dalam masa yang sama, tak jauh dari tempat pertarungan di antara diorang berdua, rupanya ada sebuah bandar ni sedang mengalami bencana gunung berapi. Jadi penduduk-penduduk dekat bandar tu pun tengah dalam proses untuk dipindahkan ke tempat yang selamat. Cumanya tak jauh dari gunung berapi tu, tiba-tiba diorang ternampak seakan ada cahaya yang cukup pantas berada di belakang gunung berapi tersebut. So pada awalnya diorang sangkakan cahaya tersebut merupakan peti ataupun kejutan sebelum berlakunya satu bencana yang lebih besar. Tapi rupanya tu merupakan cahaya dari pergerakan pertarungan di antara Saitama menentang Garou. Malah kelihatan seakan Garou sudah berevolusi menjadi satu monster yang jauh lebih kuat dari sebelum ni, dengan telah munculnya sayap dekat belakang Garou dan tubuh Garou pun dah semakin membesar. So Garou pun terus jelas serang Saitama tanpa henti, dan dia pun telah berjaya untuk menumbuk Saitama sampaikan Saitama tercampak dekat gunung berapi yang aku cakap tadi. Lalu Garou pun tak tunggu apa, dia terus melakukan serangan tepat ke arah Saitama sehingga telah menyebabkan gunung berapi tadi tu telah pun hancur. Malah lava-lava dari gunung berapi tu pun telah jatuh ke arah yang lain, tak jatuh pun ke arah bandar yang ramai orang tinggal tu. So bila dah tak jatuh kat bandar diorang pun happy lah kan. Rumah-rumah diorang tak hancur pun disebabkan lava dari gunung berapi tersebut. Dan tiba-tiba selepas je Garou telah melakukan serangan tersebut terhadap Saitama, rupanya Saitama masih lagi okey tau, walaupun dah terkena serangan yang cukup kuat telah dilakukan oleh Garou. Lalu Saitama pun telah menumbuk tepat dekat muka Garou. Cumanya tumbukan Saitama tu tak bagi kesan pun dekat Garou. Dan di hujung chapter kita dapat tengok Garou ada cakap, walaupun Saitama dah kena serangan yang sekuat macam tu pun, Saitama tetap okey je, seakan tak ada efek langsung pun dekat Saitama. Sedangkan impak dari serangan yang telah dilakukan oleh Garou tu telah berjaya untuk menghancurkan gunung berapi. Tapi lain pula untuk Saitama, dan Garou pun menganggap Saitama lebih keras daripada gunung. Dan chapter 163 pun habis macam tu je. Jadi bagi pendapat aku untuk dalam chapter kali ni, bagi aku Saitama ni lebih kepada nak bagi Garou koyak je dekat dia. Dia betul-betul nak bagi Garou mental dekat dia, sebab dia tahu Garou ni masih lagi seorang manusia, dan Saitama sedang cuba untuk kembalikan Garou seperti Garou sebelum ni. Untuk dalam chapter kali ni kita dapat tengok lah, walaupun Garou dah berevolusi sekalipun, tapi jurang tahap kekuatan di antara Saitama dengan Garou memang cukup tinggi. Kekuatan Saitama terlalu OP nak dibandingkan dengan Garou, sampai kan kita boleh
boleh tengok waktu Garo tengah bertungkus slow mo bantai si Saitama tu, muka Saitama relax je, macam kena geletek je dengan Garo tu. So aku rasa Saitama ni kena jagalah hati sikit Garo kan. Janganlah buat macam tak ada apa pun. Buatlah muka sakit ke apa. Buat sakit sikit pun jadilah. Janganlah kecewakan Garo kan. So apa-apa pun aku memang looking forward gila lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.